Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kembali lagi di Muzammil Media #Ustaz Borak. Aduh cerita. Hari ni kita dalam Ustaz React. Okey. Hari ni saya nak react tentang satu isu yang boleh dikatakan penting, iaitu tentang isu penghinaan agama, ya. Yang mana isu tu sumbernya adalah daripada Malaysia Gazette, TikTok, yang mana sebuah NGO telah memberikan satu memorandum kepada Jabatan Perdana Menteri untuk mengambil tindakan kepada seorang pendakwah Islam. Sebenarnya benda tu berlaku di 2018. Tapi kali ni dia nak action diambil kepada penceramah tersebut. Jadi, what do we waiting for? Let's start. Memorandum kedua saya bagi dekat Perdana Menteri, Jabatan Perdana Menteri, ya. Memorandum pertama saya pada bulan 24 Oktober 2018. Okey, mengenai penceramah-penceramah Islam ni, pendakwah Islam ni, ya, 2018. Masa tu kita buat secara elok, baik, tak ada apa. Sampai sekarang dah teruk dah. Sampai diorang hina rumah pelacur lah, setan lah, masuk neraka lah, kena bakar lah, kena goreng lah, macam-macam. So ini memorandum kedua. Keluar kalau Perdana Menteri nak gunakan slogan keluarga Malaysia, tak cukup cakap sekadar mulut bagi slogan, tak cukup. Semua Perdana Menteri baru dia akan bagi satu slogan. Betul. Ya. Kita nak dia action. We want to see action from him. We want to see the Prime Minister giving a statement. We want to see the Ministry of Unity coming out with a statement. We want to see Suhakam, hak asasi manusia. We are standing here not asking anything, not fighting for anything. We are standing here because for a simple, violation of human rights. Minorities are being marginalized. Bylaws. Okay? Alright? The minorities are being bullied, the way I look at it. You cannot simply throw words like that and insult people. Every action there will be a reaction. And that made people got arrested. And those people who got arrested all are B40 group of category for insulting Islam. Why do we need this? So we need a body. We need a body to monitor this. Minister of Unity should be shut down. They should step down, they should resign, they have failed. How can you put one Ahmad Faisal as a Deputy Minister of Unity when he's with Pribumi, a race-based political party? We are here standing for simple human rights, all these people here. Simple human rights. Kita pun dah tengok video tadi. Apa kata anda? Okey. Kita teruskan kepada respon. Tentang penghinaan terhadap agama ini, yang pertama saya nak jelaskan bahawa Islam sangat menekankan tentang hubungan sesama manusia ini, khususnya hubungan sesama non-Muslim. Kerana apa? Pertama, darah manusia tidak halal selagi mana tidak mengancam Islam. Saya nak cerita begini. Orang Islam tak boleh mengapa-apakan anda selagi mana anda tak mengapa-apakan kami. Itu yang pertama anda kena faham. Apa buktinya? Dalam sejarah Islam ada menyatakan dalam sesebuah peperangan ada seorang sahabat Nabi SAW ingin membunuh seorang kafir yang telah menyerah, yang telah surrender lah, senang cerita lah. Cuma saya minta maaf sahabatnya siapa saya tak ingat. Cumanya begitulah situasinya. Kurang lebih begitulah. Okey. Kafir itu telah menyerahkan, orang kafir itu telah menyerahkan lah. Tapi dia tetap sahabat tersebut membunuh orang tersebut. Nabi pun marah. Sepatutnya dia tak boleh membunuh sebab dia dah menyerah. Dah menyerah ke dah mengucap syahadah? Kurang lebih begitulah. Saya minta maaf kalau salah, tolong betulkan di ruang komen. Jadi dari situasi ini menunjukkan bahawa kami tak boleh membunuh sewenang-wenang. Okey. Kemudian dalam Islam memang orang yang tak bersama kami itu neraka perginya. Jadi kat sini
ini adalah peranan kawan-kawan non-Muslim kita supaya mendalami Islam dengan lebih mendalam. Ketahui apa elemen-elemen yang dibincangkan di dalam Islam supaya tidak jadi sebeginilah. Kerana tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan tentang suatu perkara, jadi isu ini timbul. Ini bukan tujuan menghina sebenarnya. Ini klasifikasi saja. Siapa yang bersama kami, maka syurgalah dia. Itu saya rasa semua kepercayaan begitu. Okey? Ada section ni. Siapa pergi syurga, siapa pergi neraka. Semua section itu ada. Okey? Begitu juga kami. Siapa yang bersama kami, syurga pergi dia. Siapa yang bersama dengan yang lain selain daripada Islam, masuk neraka. Itu basic. Okey? Saya menyarankan kepada rakan-rakan non-Muslim kita untuk mendalami Islam lebih mendalam supaya tidak menjadi salah fahaman seperti ini. Okey? Bahkan poin yang seterusnya, kami boleh dengan sesama non-Muslim pun kami mengambil apatah lagi sesama Islam, kan? Dalam sesama Islam pun kami tak boleh buat semedang-medangnya, apatah lagi dengan kamu. Yalah, kalau dalam Islam, kalau orang Islam sendiri yang buat masalah, kami hanya boleh melakukan tindakan ataupun hukuman atas beberapa sebab. Yang pertama adalah jika sengaja orang Islam lain membunuh. Jadi dia ada hukuman khusus kat situ. Kita panggil balas bunuh. Okey? Yang mana orang tu, disebabkan orang tu sengaja membunuh, maka orang Islam disebabkan orang Islam tadi yang buat salah, bunuh orang secara sengaja, maka si pelaku tadi dikenakan balas bunuh. Nampak? Yang kemudian kalau katakan orang Islam tersebut berzina secara terang-terangan dan disaksikan oleh 4 orang mukmin. Nampak? Kemudian apabila dia keluar daripada Islam. Okey? 3 situasi ini saja yang kami boleh ambil tindakan. Itu pun orang biasa tak boleh ambil tindakan. Orang Islam biasa tak boleh ambil tindakan sesuka hati. Itu mestilah beri kepada golongan pemimpin ataupun kami panggil sebagai ulul amri, ataupun orang yang berautoriti tentang perkara ini. Okey? Sekali lagi saya seru orang-orang non-Muslim di luar sana untuk mendalami Islam supaya tidak timbul lagi fitnah seperti ini. Ya, saya khawatir hanya disebabkan maklumat seperti ini takut kita bergaduh pula lepas ni. Okey? Baik. Poin yang seterusnya, dalam agama kami, Allah tidak melarang kami untuk berbuat baik dengan kamu. Dalam kitab kami, kitab Al-Quran, Allah, yakni Tuhan kami telah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu 'alaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang untuk kita buat baik kepada sesiapa yang tidak membunuh kita, tidak membunuh kamu pada agama, dan tidak mengeluarkan kamu daripada rumah-rumah kamu. Sesungguhnya Allah amat menyintai orang yang berbuat baik. Okey? Jadi di sini Tuhan kami telah tegaskan, dengan kamu pun kami wajib buat baik. Kami tak boleh buat etika tak semenggah dengan kamu. Tak boleh. Selagi mana kamu, dengan syarat selagi mana kamu tidak mengancam kami. Dan segala perkara yang saya sebutkan tadi, okey, segala perkara yang saya sebutkan tadi, rakan-rakan non-Muslim kita boleh tengok dalam buku apa ni, Al-Halal wal Haram fil Islam, karya sarjana kami, Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Boleh tengok dalam ni, okey, pada bab hubungan sesama manusia. Poin yang seterusnya adalah berkaitan dengan penghinaan agama ini. Yang tadi itu adalah secara umum tentang hubungan sesama non-Muslim. Sekarang kita masuk kepada isu, iaitu penghinaan kepada agama lain. Ini anda boleh tengok di dalam buku ini, Fiqh Hubungan Etnik
agama kami telah bincangkan benda ni. Tak salah untuk saudara-saudara non-Muslim kita untuk baca dan mendapat pencerahan dalam ni. Fiqh hubungan etnik daripada Dr. Nizam Abdul Qadir. Okey. Pada muka surat 91. Start daripada muka surat 91, anda boleh dapat maklumat tentang penghinaan terhadap agama lain. Okey. Islam amat memandang serius agama kami Islam amat memandang serius tentang penghinaan terhadap agama lain ni. Malah dalam agama kami pun telah melarang kami untuk menghina agama kalian. Okey? Apa sebab agama kami larang? Anda pun tahu. Untuk mengelakkan perbalahan dan pergaduhan lah. Tak nak jadi macam ni lah. Okey? Bila dia dah start condemn Perdana Menteri, start condemn pemimpin-pemimpin Islam ini adalah salah satu musibah. Dan ini adalah satu perkara yang tidak harus berlaku di zaman milenium macam ni. Okey? Tuhan kami telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayusubbullaha aduwan bighairi ilm." Apa maksudnya? Dan janganlah kamu mencaci Tuhan yang lain disembah selain Allah. Jika dilakukan demikian, mereka pula akan mencaci agama kamu atas permusuhan tanpa ilmu. Kat sini kami pun dilarang untuk menghina agama kamu sebab nak mengelakkan perbalahan. Okey? Mengelakkan perbalahan, permusuhan, yang mana permusuhan itu atas dasar tak puas hati, bukan atas dasar ilmu ataupun diskusi ataupun perbahasan. Nampak tak? Kami sendiri pun tak boleh nak hina kamu. Jadi dalam perlembagaan kita telah dinyatakan Islam memang agama rasmi. Akan tetapi kamu bebas untuk mengamalkan agama kamu. Itu kami tak larang. Okey? Ia telah menjadi kewajiban dan kewajaran kepada kami untuk hormati agama kamu. Okey? Dan sama-samalah kita sedar bahawa tidak akan ada serangan jika tiada yang memulakan. Macam saya kata awal-awal tadi. Tak ada sebab untuk kami memberi amaran ataupun memberi statement yang demikian. Okey? Jika tiada yang memulakan terlebih dahulu. Mungkin sebahagian daripada kamu yang bukan kamu lah. NGO dalam video tu bukan kamu yang melakukan ancaman tersebut, tapi mungkin orang lain. Okey? Jadi di akhirnya saya nak menegaskan bahawa Islam telah tetapkan dasar berhubung dengan bukan Islam. Maksudnya ada beberapa dasar yang kami perlu amalkan ketika berhubung dengan orang yang bukan Islam. Yang pertama adalah memuliakan insan. Maksudnya kami diperintahkan untuk melayan kamu seperti kami melayan manusia yang lain. Tuhan kami berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguhnya kami memuliakan anak-anak Adam. Okey? Kamu boleh lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-70. Kemudian rahmat, yakni kasih sayang antara kita. Yang ketiga, toleransi, berbincang, berdiskusi antara kita. Yang keempat, janji. Agama kami sangat menitik berat tentang janji. Nabi kami telah bersabda, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la imana liman la amanatalah, wala dinan liman la ahdalah. Tidak beriman seseorang itu kalau dia tidak memelihara amanah, dan tidaklah beragama jika dia memungkiri janji. Maknanya kalau kami mengkhianati janji, maknanya kami mengkhianati agama kami sendiri. Dan last kali kami diperintahkan untuk adil terhadap kamu. Kamu kena ingat. Dan kalau kamu menghina kami pun, kami diajak untuk memaafkan kamu.
InsyaAllah kami tak akan berdendam dengan kamu. Tapi biasalah manusia kadang-kadang tersilap juga emosi kan. Jadi saya meminta, yang pertama saya minta agar kajilah agama kami dengan lebih mendalam. Dan yang kedua, maafkanlah pendakwah kami yang telah melakukan kesilapan tersebut. Dan yang ketiga, harap-harapnya tiada lagi perkara ini berlaku di dalam kehidupan milenial keluarga Malaysia pada kali ini. Hashtag Ustaz Boga ada cerita. Jumpa di lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.